Kenapa dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini muka mula ditumbuhi jerawat? Baik, kita bertemu kembali dan kali ini sangat istimewa kerana video ini dirakam ketika mana satu Malaysia ataupun mungkin seluruh dunia ya sedang dalam tempoh kuarantin ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. So, yang menjadi dilema kita adalah kita sedang mengalami rutin yang baru di dalam hidup kita. Kita sedang mengalami perubahan cara hidup yang sangat besar. Untuk setengah orang mungkin tidak rasa stres, tapi sebenarnya badan kita rasa stres ya. Dan untuk ramai orang, ramai sebenarnya, bukan ada sedikit, ramai yang mengadu di mana mereka kata, Puan Mary, tidak pernah berlaku sebelum ini muka saya tumbuh jerawat ketika PKP. Sebelum ni tak pernah. Ada juga yang beritahu yang mana sebelum ni adalah jerawat sikit-sikit saja, tapi dalam tempoh PKP ini jerawatnya bertambah-tambah. Ada juga yang mengadu kulit menjadi lebih kering. Sedangkan ramai di antara mereka masih mengamalkan teknik penjagaan kulit yang sama seperti sebelum PKP. So, dalam video kali ini saya mahu secara spesifik menjawab kepada persoalan kenapa jerawat ataupun masalah kulit timbul dalam tempoh PKP ini. Alhamdulillah, saya tidak mengalaminya kerana saya percaya kulit saya ini high resistance ataupun lebih tahan lasak. Ya. Ada kulit yang mana diklasifikasikan sebagai kulit yang high resistant ataupun tahan lasak. High resistant ni maksudnya dia berlawanan dengan sensitif. Kulit yang sangat sensitif ataupun sederhana sensitif ataupun agak sensitif biasanya boleh memberi tindak balas ataupun ada reaction apabila berlaku sesuatu pada tubuh. Ya. So kalau kita tengok balik dalam keadaan PKP ni memang kita tak keluar rumah. Tapi di dalam rumah itu sendiri kita sebenarnya berlaku macam-macam. Ya, mengikut pengalaman peribadi saya, kita perempuan ni especially kita kena nombor satu daripada dulu hanya buat kerja di office, sekarang kena masak, kena buat kerja office pula di rumah, kena pula urus hal-hal anak, terutama yang ada anak kan. Jadi kita punya perubahan itu ya, cara kita bekerja itu juga memberi kesan pada cara kita berehat sebenarnya. Tak dinafikan, saya jumpa ramai sangat wanita, bukan jumpa, diberitahulah, dimaklumkan ramai sangat wanita ini mereka sudah mempunyai cara ataupun masa tidur yang tak seperti sebelum ini. So mereka lebih suka untuk tidur lewat kerana malam tu tanpa gangguan anak-anak mereka boleh buat kerja. Saya lah tu sendiri, cerita sendiri-sendiri. Tapi saya tengok juga jiran sebelah rumah saya ni dan di depan belakang ni, kalau pukul 1 pagi ramai masih bangun, dan kalau ada di antara mereka yang tak tutup tingkap tu kan, tak tutup lansir tu, saya boleh nampak dia masih buat kerja. Perempuan tau. Saya memahami situasi itu. Dan corak pemakanan juga. Yalah, tempoh PKP kan duduk kat rumah, asyik-asyik pergi dapur, asyik-asyik pergi dapur, asyik-asyik makan. Mulut tak berhenti mengunyah. Dan makanan yang paling senang dimakan adalah makanan yang bergoreng. Goreng, makan. So sebenarnya semua perubahan ini sedang berlaku di sekitar kita dan kulit ini organ tubuh yang sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan ini. Badan kita sedang mengalami stres. Dah lah tak cukup rehat, banyak kerja, banyak benda kena fikir. Makanan pula entah apa-apalah ya. Saya tak katakan semua tapi memang sedikit sebanyak ada corak-corak pemakanan kita itu telah pun berubah ya. Kepada yang masih kekal makan sihat tu bagus, teruskan. So kesemua ini menyebabkan kulit kita ada reaksi yang mana berlaku perubahan hormon yang kita tidak boleh nampak dengan mata kasar. So within our body ada hormon yang mana apabila stres, hormon ini akan meningkat. Nama hormon itu adalah kortisol. Hormon kortisol ini dia bertanggungjawab menyebabkan rembesan minyak yang bertambah-tambah pada kelenjar minyak. Maksudnya bila hormon kortisol meningkat, naik dia hormon kortisol, kelenjar minyak di dalam kulit kita akan menjadi aktif. Bila dia aktif, dia akan menghasilkan lebih banyak minyak. So, kortisol increase, ya, bertambah kerana stres tadi, maka kelenjar minyak semakin naik. So, bayangkan bila mana kelenjar minyak semakin aktif, apa yang akan berlaku? So, we have too much sebum, terlalu banyak minyak pada permukaan muka. Ya.
Dicampur lagi dengan mungkin peluh bila kita buat aktiviti dekat rumah kan, peluh dan seumpamanya, debu, habuk, sel kulit mati yang berada di dalam persekitaran dalam rumah ini. Dan kita kena faham, rumah ini adalah udaranya agak tertutup. Terutama mereka yang duduk dalam keadaan yang mana rumah kurang tingkap. Kan, duduk apartmen ke apa ke. So udara itu di dalam udara dalam rumah itu sendiri mengandungi banyak benda-benda halus yang boleh melekat pada muka, yang boleh menyumbat pori-pori, yang sekiranya tidak dibersihkan dengan betul akan menyebabkan masalah kulit, iaitu jerawat. Campur pula dengan minyak tadi, minyak yang dirembeskan berlebihan tadi. So untuk mereka yang sedang berlawan ataupun mengalami jerawat semasa PKP ini, ketahuilah puncanya tak lain tak bukan adalah perubahan. So nasihat saya, bagaimana untuk kita mengatasi perkara ini dengan cepat? Pertamanya adalah kena cipta rutin. Ya, kena cipta rutin supaya badan kita dengan segera terbiasa ataupun membiasakan diri dengan satu rutin, so stres kita akan rendah. Itu pertama. So biasakan dengan satu rutin. So pukul berapa nak bangun, pukul berapa nak masak, biasakan dengan rutin. Saya tahu ia sukar, tapi untuk kesihatan badan kita secara umumnya dan kesihatan kulit kita secara spesifiknya, ia boleh dilakukan. Okey, pertama amalkan rutin ya. Ada rutin yang bagus. Kedua adalah cek balik apa yang kita makan, cukup tak air yang kita minum. So pemakanan ini adalah perkara yang sangat penting juga. So satu tadi rutin, dua tu pemakanan, dan ketiga kena tengok balik keperluan kulit. Kalau dulu sebelum ini kulit kita macam normal, tapi bila minyak berlebihan, kita perlukan produk yang berbeza untuk mengawal minyak tersebut. Memang kulit kita masih normal, tapi kerana stres itu secara temporary insya-Allah ya, kita perlukan produk yang berbeza. So you have to reassess. Anda perlu menguji ataupun periksa balik jenis kulit anda. Sekarang ini anda secara temporary berkemungkinan sedang mengalami kulit berminyak yang memerlukan produk khusus untuk kulit berminyak. Kalau ada jerawat, perlu beli produk yang khusus untuk mengatasi jerawat ataupun mengubati jerawat. Okay? So in general, it is your normal body reaction. So jangan panik, but you have to very quickly, dengan segeranya, membiasakan diri dengan rutin baru agar badan anda menjadi biasa dengan keadaan baru. Stres akan menurun, hormon kortisol akan menurun, so your face come back to normal. Okay? Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.